Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertemu lagi kita pada hari ini untuk mengikuti subjek vektor bentuk dan teknologi tahun 5 KSS arah semakan untuk unit 3 iaitu reka bentuk pengaturcaraan. Okey, kita lihat kepada standard pembelajaran kita pada hari ini 6.3.3 membezakan struktur kawalan jujukan, pilihan dan ulangan melalui algoritma dengan kaedah sudut kod dan carta alif. Okey, jadi pada objektif pembelajaran kita pada hari ini, murid dapat mengetahui perbezaan antara struktur kawalan jujukan, pilihan dan ulangan dengan betul. Okey, menggunakan perkataan jika dalam struktur kawalan pilihan dan perkataan selagi dalam struktur kawalan ulangan dengan betul. Jadi kalau kita rujuk balik topik kita pada minggu lepas, telah mempelajari dua jenis struktur kawalan, iaitu yang pertama struktur kawalan pilihan dan yang kedua struktur kawalan ulangan. Okay. Jadi ada kekeliruan sedikit apabila saya memberi latihan kepada awak. Okay. Kebanyakan antara kamu agak keliru untuk menggunakan struktur kawalan pilihan ataupun ulangan. Jadi dia bergantung kepada situasi yang diberikan. Okay, sebab pada video yang lepas saya telah tunjukkan kepada awak bahawa struktur kawalan pilihan, okay, struktur kawalan pilihan bermaksud langkah yang mempunyai dua atau lebih set tindakan. Okay, langkah yang mempunyai dua ataupun lebih set tindakan untuk dilaksanakan. Jadi dia mempunyai pilihan. Seperti kita ingin membeli air di vending machine, kita mempunyai pilihan untuk memilih air mana yang kita hendak beli dan juga perbezaan wang yang diterima oleh mesin vending machine itulah. Okay. Itu adalah struktur kawalan pilihan. Manakala struktur kawalan ulangan, benda yang sesuatu set tindakan yang sentiasa berulang dan berulang. Sentiasa berulang. Sebagai contoh, saya berikan pada video yang lepas berkenaan dengan lampu isyarat, siren polis, siren bomba dan sebagainya. Itu adalah struktur kawalan ulangan. Okay. Jadi apabila latihan yang saya telah berikan kepada awak, jadi bergantung kepada situasi. Jadi sebagai contoh, pada minggu lepas, okay, bina sudokod dan carta alir bagi setiap algoritma untuk membezakan setiap struktur kawalan. Jadi carta alir ataupun sudokod ada contoh, telah diberikan contoh dalam buku teks muka surat 41. Ya, awak boleh tunjuk dalam buku teks muka surat 41. Okay, apa itu sudokod dan apa itu carta alir. Okay, baik. Jadi kalau kita lihat tajuk kita pada hari ini, topik kita, kemudian kita lihat pada situasi yang pertama. Okey, situasi yang pertama kalau kita lihat di sini, kita kena faham dahulu situasi yang diberikan. Okey, kita sudokod, struktur kawalan jujukan. Okey, jujukan maknanya satu arahan yang biasa. Okey, satu arahan yang biasa seperti kalau kita lihat dalam contoh ni untuk membancuh air. Okey, okey, ini adalah sudokod. Jadi cara untuk membuat sudokod saya terangkan terlebih dahulu. Untuk membuat satu sudokod, yang pertama sekali kita mesti ada perkataan mula. Okey, mula. Yang kedua, masak air, masukkan uncang teh ke dalam cawan, tuangkan air panas ke dalam cawan, masukkan sedikit gula, okey, kacau air, tamat. Okey, ini adalah sudokod. Sudokod dia diambil daripada algoritma. Jadi apa dia algoritma ni? Algoritma ni adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Okay. Contoh, kita nak membasuh air. Okay. Kita nak membasuh air, kalau kebiasaannya kalau kita membasuh air, okay, pastikan air dimasak terlebih dahulu. Kemudian, okay, ini ayat. Ini adalah algoritma. Okay, pertama sekali masukkan air,
masak air terlebih dahulu. Apabila air sudah panas, tuang air panas ke dalam cawan, kemudian masukkan teh ke dalam cawan, kemudian apabila teh sudah kembang, itu adalah algoritma, langkah-langkah untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Algoritma yang lain yang saya boleh beri contoh, cara untuk membasuh tangan. Jadi cara untuk membasuh tangan, pertama sekali basahkan tangan terlebih dahulu. Dia adalah susunan ayat yang panjang. Selesai algoritma, kita boleh ubahkan dia kepada pseudocode. Pseudocode bermaksud set ataupun set penyataan dalam bahasa biasa. Pseudocode menunjukkan langkah demi langkah untuk melaksanakan tugasan daripada mula hingga tamat. Jadi apabila kita hendak membuat pseudocode, yang pertama sekali pseudocode mesti mempunyai perkataan mula. Ini adalah contoh pseudocode. Kita mesti ikut langkah-langkah ataupun kriteria yang perlu ada dalam penulisan pseudocode. Mesti ada perkataan mula. Mula mesti ada. Kemudian yang kedua, setiap awal perkataan mesti dimulai dengan kata kerja. Masak air. Masak adalah kata kerja. Masukkan uncang teh ke dalam cawan. Tuangkan air panas ke dalam cawan. Masukkan sedikit gula, kacau air, tamat. Ini adalah pseudocode dan diakhiri dengan tamat. Jelas ya? Baik, kita lihat kepada situasi yang kedua. Situasi yang kedua, pseudocode struktur kawalan pilihan. Ini adalah pseudocode yang kedua. Yang tadi kita belajar berkaitan dengan jujukan. Jujukan adalah langkah-langkah biasa. Langkah-langkah biasa yang selalu kita buat, cara untuk memakai kasut, cara untuk membasuh tangan. Dia tak ada pilihan. Tapi kalau kita ada pilihan untuk melaksanakan suatu tugasan ataupun langkah-langkah, dia dipanggil sebagai pseudocode struktur kawalan pilihan. Kita lihat contoh di sini. Jadi yang pertama, mula, masak air, masukkan serbuk coklat ke dalam cawan, tuangkan air panas ke dalam cawan. Ini pilihan dia. Pilihan dia hendak susu atau tidak. Jadi jika mahu susu, maka tambahkan sedikit susu. Tamat, kemudian kacau air dan tamat. Ini adalah contoh pseudocode yang mempunyai kawalan struktur kawalan pilihan. Dia ada pilihan. Jadi apabila kita hendak menulis pseudocode, berdasarkan situasi yang ada, kita mesti menulis mengikut situasi yang ada. Contohnya di sini, kalau saya lihat di sini latihan pada minggu lepas, latihan yang lepas, kalau saya lihat yang pertama sekali carta alir struktur kawalan jujukan. Jujukan ni selalu tak ada masalah. Kita dia tak ada masalah. Untuk latihan yang saya berikan kepada awak ni, latihan yang saya akan berikan kepada awak ni untuk surat 35. Untuk muka surat 35, arahannya adalah untuk membuat carta alir. Carta alir struktur kawalan jujukan, struktur kawalan ulangan dan juga struktur kawalan pilihan. Bagaimana kita hendak membuat carta alir, kita perlu lihat kepada soalan pada minggu lepas saya berikan kepada awak, tergantung kepada situasi yang ada di atas. Di atas ini. Di atas ini algoritma yang pertama saya bacakan untuk awak. Kayla hendak menyediakan kopi susu suam atau kopi susu ais pada saya ulang balik, Kayla hendak menyediakan kopi susu suam atau kopi susu ais untuk minum petang. Jadi ini adalah struktur kawalan pilihan. Ini adalah struktur kawalan pilihan. Dia ada pilihan sama ada dia hendak ais suam ataupun ais tu. Ini adalah struktur kawalan pilihan. Jadi berdasarkan situasi algoritma yang telah diberi, pada minggu lepas awak sudah selesaikan pseudocode. Pseudocode untuk struktur kawalan pilihan. Jadi selesai struktur kawalan pilihan yang awak telah siapkan, kemudian awak perlu masukkan pseudocode yang awak telah siap pada minggu lepas, masukkan dia ke dalam carta alir.
Okay, masukkan di dalam carta alih. Okay, saya baca yang kedua. Algoritma yang kedua. Okay, ini pelatihan yang saya berikan kepada awak. Okay, latihan yang telah saya berikan kepada awak pada minggu lepas. Okay, untuk algoritma yang kedua. Algoritma yang kedua saya bacakan kepada awak. Puan Laila meminta anaknya Naufal menyetrika baju sekolahnya yang berkedut. Okay. Menyetrika baju sekolahnya yang berkedut. Okay. Untuk algoritma yang kedua ini adalah struktur kawalan ulangan. Okay, ulangan. Kebiasaannya apabila kita mensetrika baju, sekiranya baju tersebut masih lagi berkedut, jadi apa perlu kita buat? Kita ulang setrika baju. Baju tu masih lagi berkedut, jadi kita ulang perbuatan yang sama, aktiviti yang sama. Jadi ia adalah struktur kawalan ulangan. Okey. Untuk algoritma yang kedua itu adalah struktur kawalan ulangan. Okay, dan akhir sekali, algoritma yang ketiga menyemai biji benih cili ke dalam pasu, menyediakan alatan dan bahan, memasukkan medium semayan ke dalam pasu, menanam biji benih cili, menimbus biji benih dengan selapisan medium semayan, menyiram biji benih, meletakkan pasu di tempat yang teduh. Jadi ini adalah struktur kawalan rujukan. Okay, struktur kawalan rujukan. Kerana dia adalah proses ataupun langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Dia tak ada ulangan. Okay. Untuk menyelesaikan suatu masalah. Dia tak ada pilihan ataupun dia tak ada ulang. Okay. Itu dipanggil struktur kawalan rujukan. Okay. Jadi selesai sudut nanti, okay, kemudian saya tunjukkan satu lagi sudut situasi yang ketiga. Okay, sudut struktur kawalan ulangan. Okay, ini contoh. Okay, pertama sekali mula, seterusnya minum air. Okay, selagi rasa dahaga, minum air lagi. Okay, tamat. Okay, kemudian tamat. Ini adalah struktur kawalan ulangan. Dia akan berulang. Sekiranya kita masih lagi dahaga, kita minum. Kita rasa dahaga, kita minum. Jadi perbuatan yang sama, jadi itu adalah struktur kawalan ulangan. Okay. Itu untuk contoh-contoh yang saya berikan kepada awak ni supaya awak jelas. Okay. Kita ada 3 jenis struktur kawalan, iaitu yang pertama jujukan perbuatan yang biasa, cara untuk membuka TV, cara untuk membuka lampu. Okay. Petik switch, lampu terbuka, selesai, tamat. Okay. Itu struktur kawalan jujukan. Struktur kawalan ulangan, dia berulang. Kita minum air, kita rasa dahaga, kita minum lagi. Kita rasa dahaga, kita minum lagi. Itu ulangan. Kemudian yang ketiga adalah struktur kawalan pilihan. Okay, kita pergi kedai, kita ada duit RM10, kita boleh beli air yang mana yang kita mahu. Kita ada pilihan. Itu dipanggil struktur kawalan pilihan. Okay. Ini adalah cara untuk penulisan sudut kod. Okay, macam mana pun ini adalah cara untuk penulisan sudut kod. Jadi awak kena faham dan awak kena ikut konsep penulisan sudut kod. Okey. Saya ulang semula, kita ada algoritma. Yang pertama kita perlu ada algoritma ataupun situasi. Kita mesti ada situasi algoritma. Selesai kita faham berkenaan algoritma, kemudian kita kena buat sudut kod berdasarkan algoritma tadi. Okey. Buat sudut kod yang saya tunjukkan pada awak ni berdasarkan algoritma yang awak tengok tadi. Kemudian selesai sudut kod dan akhir sekali langkah ketiga yang perlu awak buat adalah carta alih. Okey, ini adalah carta alih struktur kawalan jujukan. Ini adalah carta alih yang saya ambil daripada sudut kod yang saya tunjukkan kepada awak tadi. Okey, saya masukkan semula sudut kod tersebut ke dalam simbol-simbol yang disediakan ini. Okay. Jadi carta alir ini bermaksud langkah-langkah penyelesaian masalah secara grafik. Okay. Ini adalah carta alir. Carta alir ini, saya ulang semula, langkah-langkah penyelesaian masalah secara grafik.
Okay, dia ada grafik, dia ada anak panah, ini dipanggil carta alif. Jadi untuk membuat carta alif, perkara yang telah kita buat sudokod pada minggu lepas ni, dalam latihan muka awak pada minggu lepas, kita masukkan semula ke dalam carta alif yang telah disediakan. Okay. Jadi persoalannya di sini, sekiranya sudokod awak terlalu panjang, okay, sekiranya sudokod awak terlalu panjang, tetapi kotak yang telah dibuat di dalam buku latihan ini, okay, ada sedikit. Jadi macam mana kita nak masukkan? Okay. Jadi jawapannya adalah awak perlu memastikan sudokod yang awak buat pada minggu lepas adalah menulis perkara-perkara yang penting sahaja. Okay? Perkara-perkara yang penting sahaja. Benda-benda yang tak penting kita tak boleh tulis dalam sudokod. Contoh, okay, kalau kita tengok pada carta alif ni, mula dia masak air, masukkan encang ke dalam cawan, okey, dia terus. Okay, arahannya terus dan mudah faham. Okey, masak air. Saya ulang semula, masak air. Awak tak perlu tulis, okey, buka api, ambil periuk letak di atas dapur, tak perlu. Okey, cuma masukkan isi-isi penting. Masak air, masukkan uncang ke dalam cawan, tuangkan air panas, masukkan sedikit gula, kacau air, tamat. Okey, awak tak perlu tulis masukkan sedikit gula, okey, masukkan 2 sudu. Arahan dia jadi panjang. Okey, jadi ini adalah struktur kawalan judukan. Saya rasa tak ada masalah bagi struktur kawalan judukan. Okey, kita lihat kepada struktur kawalan pilihan. Okey, pilihan, ingat, bila dipanggil struktur kawalan pilihan, mana kita ada pilihan. Kita ada A, kita ada B, kita ada C, kita ada D. Kita ada pilihan. Okey, kita lihat di sini. Jadi sama juga untuk carta alif ini. Carta alif struktur kawalan pilihan ini saya ambil daripada contoh yang saya tunjukkan tadi. Saya bacakan awak tadi, slide yang awal tadi, sudokod struktur kawalan pilihan. Okey, kita tengok. Okey, mula masak air, masuk serbuk coklat ke dalam cawan, tuang air panas ke dalam cawan. Jadi di sini adalah pilihan. Okey, bila awak jumpa simbol diamond ini, jadi ini adalah pilihan. Okey, pilihan. Mahu susu. Okey, kalau ya, masukkan sedikit susu. Kemudian kalau kita lihat pada anak panah ini, okey, dia terus ke sini dan dia turun ke bawah, kacau air. Sekiranya awak tak nak susu, okey, tuangkan air panas ke dalam cawan, mahu susu. Di sini tidak. Jadi teruskan langkah yang seterusnya, kacau air, tamat. Okay, sebab itulah dipanggil struktur kawalan pilihan. Dia lebih jelas, carta alif ini dia lebih jelas berbanding sudokod. Okay, bila kita lihat pada bentuk-bentuk grafik, dia lebih jelas. Okay, ini adalah contoh. Untuk latihan yang saya berikan pada awak tu, okay, struktur kawalan pilihan. Struktur kawalan pilihan, jadi tuangkan saya lihat. Okey, jadi di sini di dalam bentuk diamond ni, perkataan apa yang perlu awak tulis? Okey, situasi dia berkaitan dengan, saya bacakan sekali lagi, Kayla hendak menyediakan kopi susu suam atau kopi susu ais untuk minum petang. Jadi di dalam kotak diamond ini, apa yang perlu awak tulis? Awak perlu tulis kopi susu ais. Okay. Ais. Sebab apa? Tuangkan air panas ke dalam cawan. Okay. Tuangkan air panas ke dalam cawan. Jadi, mahu ais pun awak boleh tulis. Mahu ais. Ya. Tambahkan ais. Tambahkan air batu. Contoh. Okay. Mahu ais. Tidak. Kacau air dan seterusnya. Okay. Jadi, ini adalah pilihan yang perlu awak masukkan. Okay. Mahu ais, okay, kopi susu ais,
Boleh tulis kopi susu ais. Ya, masukkan sedikit ais. Okey. Di atas ni saya rasa tak ada masalah untuk awak untuk masukkan arahan-arahan, tapi perbezaannya selalunya di sini untuk struktur kawalan pilihan. Okey. Dan akhir sekali adalah struktur kawalan ulangan. Okey, struktur kawalan ulangan. Kita tengok contoh yang saya beri daripada awal ni. Jadi mula minum air. Di sini sepatutnya rasa dahaga. Okey, rasa dahaga. Ya. Minum air. Di sini minum air. Okey, saya ulang sekali lagi. Ini carta alih yang saya telah buat, tapi saya baru perasan ada kesalahan sedikit. Jadi pertama sekali mula minum air. Di sini rasa dahaga. Kiranya ya, jadi minum air. Okey, kemudian dia pergi. Anak panah ni dia akan bergerak ke sini. Rasa dahaga. Okey, tidak. Tamat. Okey, begitulah pergerakan ataupun susunan carta alih. Okey, kita lihat pada latihan yang saya berikan kepada awak pula. Okey, untuk struktur kawalan ulangan, dia berkaitan dengan algoritma yang kedua ini. Puan Laila meminta anaknya Naufal menyetrika baju sekolahnya yang berkedut. Jadi di sini mula setrika baju sekolah. Okey, masih berkedut. Ya. Okey, jadi apa perlu awak tulis? Okey, setrika baju lagi. Saya ulang semula untuk latihan yang saya berikan pada awak. Okey. Dia berkait dengan latihan pada minggu lepas. Okay, jadi saya ulang sekali lagi untuk struktur kawalan ulangan. Okay, mula, mesti ada perkataan mula. Aktiviti apa yang awak buat? Menyetrika baju. Okay, setrika baju. Ataupun ibu menyuruh setrika baju. Tak boleh. Kenapa? Sebab ibu, permulaan ayat ibu tak boleh. Dia mesti ada kata kerja di depan. Setrika baju. Okey. Kemudian di sini masih berkedut. Ya, kalau sekiranya ya, setrika baju lagi. Okay, dia akan ulang. Dia akan ulang. Dia akan ulang. Okey. Tidak. Jadi tamat. Sekiranya tidak, masih berkedut lagi, tidak. Jadi proses dia tamat. Okey. Jadi ini adalah struktur kawalan ulangan. Jadi latihan yang saya akan berikan kepada awak ini, okay, dia adalah berkait rapat. Okay, saya ulang semula lagi. Pertama sekali kita mesti ada algoritma. Itu yang pertama, algoritma perlu. Kerana kita perlu faham situasi apa yang berlaku. Itu dipanggil algoritma. Okay, algoritma pada minggu lepas untuk buku teks pada tahun lepas. Okay, pada tahun lepas masa awak darjah 4, awak sudah belajar berkaitan dengan algoritma. Okay, algoritma ni langkah-langkah untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Pertama sekali kita perlu ada algoritma. Okay, kita faham situasi yang berlaku. Yang kedua, selesai kita memahami algoritma, kita perlu menyediakan pseudocode. Okay, pseudocode ni perkataan yang perlu ada adalah mula di setiap permulaan ayat dimulai dengan kata kerja. Okay, dia ada sendiri. Kemudian diakhiri dengan tamat. Itu adalah pseudocode. Kemudian akhir sekali kita perlu buat carta alih. Okay, carta alih. Jadi apa yang awak belajar pada hari ini, okay, awak perlu memahami perbezaan ketiga-tiga struktur kawalan berdasarkan carta alih yang telah saya tunjukkan kepada awak. Okay. Okay, yang pertama carta alih struktur kawalan judukan. Okay, proses dia cuma satu proses dia. Yang mudah. Yang mudah hingga tamat. Itu adalah struktur kawalan judukan. Untuk struktur kawalan pilihan, tidak ada pilihan. Sekiranya je, apa pilihan dia? Sekiranya tidak, dia akan terus
proses yang seterusnya. Dan akhir sekali adalah struktur kawalan ulangan. Perkara tersebut dia akan berulang. Okey. Jadi itu perbezaan data alif berdasarkan 3 struktur kawalan. Okey. Jadi bukan itu saja, sekiranya ada yang awak masih lagi tidak faham, insya-Allah saya akan sediakan video yang lain untuk menguraikan lagi berkaitan dengan struktur kawalan yang telah kita pelajari, dan juga saya akan uraikan lebih pada algoritma dan juga carta alif. Okey, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Selamat belajar saya ucapkan kepada semua anak murid saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.